Tapi itulah antara yang sempat kami rangkumkan untuk anda. Anda gelagat raya tahun ini dan sekarang kami nak berkongsi bersama dengan anda bagaimana untuk merancang perbelanjaan raya anda buat tahun ini, dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Azizul Azli, pensyarah UiTM Sri Iskandar Perak di talian sekarang ni. Hello, selamat tengah hari Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor sihat? Sebentar, Fatin. Ya, saya. Sihat. Alhamdulillah. Okay. Persiapan raya Doktor bagaimana? Masih lagi berkurung. Jadi kita akan beraya apa yang ada dalam rumah sahaja, insya-Allah. Kan? Secara bersederhana lah orang kata. Betul. Kita saya rasa saya tak tahulah saya rasa sama je macam tahun-tahun sebelum ni. Pada saya raya ni benda yang sederhana. Okey. Mungkin kalau kita raikan pun sebagai suami ni biasanya yang dia nak raikan siapa? Isteri, anak-anak, itu je yang dia raikan. Kan? Cuma kali ni kita berbeza sedikit. Kita raya kali ni dalam suasana, saya rasa suasana yang sangat baru saya rasa kepada semua orang. Ya? Okey. Ada orang tak pernah. Kita pun sebenarnya baru juga kepada kita. Kita sendiri tak pernah raya kat rumah. Betul tidak? Orang kata satu pengalaman barulah. Betul. Kita mesti pack balik kampung, berebut-rebut jam di jalan, seronok orang, marah orang sikit-sikit. Lepas tu update status jam. Betul tak kita ada, cuma kali ni kita tak ada lah status jam tu. Kan? Okey, Doktor. Nak bercakap mengenai norma baru dalam perayaan tahun ini kan. Kita nak tahu juga dari segi keuangan sebenarnya. Apa agaknya landscape perbelanjaan rakyat Malaysia ataupun masyarakat kita nak berdepan dengan Hari Raya ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekadar nak berkongsi beberapa benda. Saya pernah tulis panjang sejak 18 hari bulan kita mula laksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya juga telah menulis tentang perubahan ekonomi yang akan berlaku juga. Apa persediaan-persediaan yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu ada dan sebagainya. Terutamanya saya selalu pesan sejak dulu ialah kita ni kena sentiasa ada simpanan. Kena sentiasa ada simpanan, kena jaga duit gaji kita, kita kena kawal perbelanjaan dan sebagainya. Apatah lagi bila masuk musim perayaan begini. Sebab selain daripada kita sebut tentang norma-norma baru tadi tu, pada kita perayaan ini adalah satu benda yang patut diraikan secara besar-besaran. Saya tulis dekat Facebook tadi, saya tanya pembaca saya juga. Saya tanya, apakah raya kali ini kita bergaya ataupun sederhana? Saya tengok komen, ada 165 komen dekat situ. Apa yang saya nampak, semua orang akan bercerita tentang sederhana. Semua orang tak nak bergaya. Saya nak berkongsi sedikit. Nombor satu, Doktor. Raya kita boleh bergaya sebenarnya. Tidak menjadi satu kesalahan. Walaupun kita ni dalam suasana, dalam rumah saja, pergi dapur jumpa isteri, balik ke tengah ruang tengah jumpa isteri, berlaga dengan isteri je dalam rumah. Bergaya pun nanti dengan isteri kan. Jangan risau. Kita tetap boleh bergaya. Dan saya selalu pesan, kita ni hidup ni kena bergaya. Bergaya apa? Bergaya dalam rumah. Dalam rumah pun kita kena bergaya. Kita ada baju lama tak salah, kita gosok balik baju lama, saya rasa tak ada satu kesalahan. Kan? Tapi jangan sampai kita sekarang ni ada si corona jadi maka kita tak boleh bergaya. Saya rasa tidak adil. Sebab raya ni adalah untuk kita meraikan. Nombor satu. Nombor dua, bergaya tidak semestinya benda baru. Kalau kita tengok Sugita, dia dah memang cantik. Kalau dia pakai bedak sebelah pun dia tak ada nampak cantik. Pakai bedak sebelah Sama juga konsep raya ni. Tuan-tuan, kalau kita perasan kita ni kalau kita bergaya dengan benda yang sedia ada pun dia tetap anggap sebagai satu perayaan. Betul kan? Setuju, tidak semestinya kita keluar duit, belanja dan sebagainya. Saya selalu pesan begitu. Hati-hati. Sebab ramai orang buat perbandingan kali ini dengan perubahan-perubahan ekonomi yang sebelum-sebelum ini. Saya jujurnya saya tak berapa bersetuju. Sebab kita dulu tak ada wabak penyakit. Kita hanya ada krisis ekonomi Asia. Kita pernah ada krisis ekonomi yang berlaku sebelum ni. Tapi kali ini kita ada wabak penyakit. Dan ini tak luar biasa. Sebab itulah disebut tentang pandemik, kita akan ada double stress ekonomi. Jadi saya selalu mencadangkan apa? Kawal duit kita, hati-hati perbelanjaan kita. Malah saya pesan apa? Okey, baiklah Doktor.
bergaya, ada orang tak berapa digalakkan bergaya. Ada orang memilih untuk beraya secara biasa-biasa tapi masih lagi boleh bergaya seperti yang doktor katakan tadi. Tapi doktor, bila kita bercakap mengenai hari raya ni, yang sinonim dengan hari raya adalah duit raya. Jadi pada pandangan doktor, adakah patut duit raya tahun ni mungkin dikurangkan ataupun tidak diberi langsung? Okey, begini. Saya menulis benda ni lama dah, saya pernah menulis. Kita betulkan dulu kefahaman tentang duit raya dan sejarah pemberian duit raya ni. Sebenarnya duit raya ni adalah budaya, tapi kita halalkan dia dengan sebut dia sebagai satu sedekah. Sebenarnya sedekah yang lebih afdal ni untuk siapa? Untuk ibu tunggal, anak yatim piatu, orang tua, orang yang susah kita sedekah. Tetapi kita ni ada satu pemikiran, bila raya kita mesti bagi duit. Rasa ada tidak? Tak pernah dalam masa setahun kita boleh tukar RM500, RM1,000 untuk bagi kepada kanak-kanak. Rasa ada ataupun tidak? Betul. Sedangkan kadang-kadang mak kanak-kanak tu kereta dia lagi dahsyat daripada kereta kita. Kita pakai kereta kecil saja. Tapi okey, inilah duit raya kita bagi kan. Konsep sedekah dengan hadiah kita kena faham. So, duit raya ni saya kategorikan sebagai hadiah sebenarnya. Sedekah ni sepatutnya kita patut sedekah ke waktu ni lah sepatutnya kita banyak sedekah. Di bulan Ramadan ni sebenarnya. Kita kena berebut bagi sedekah, kita bagi kepada pusat tahfiz, kita sedekah kepada masjid, orang susah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita salurkan, kita rasa tidak. Sebab tu saya suruh pesan, amalan ini adalah amalan hadiah. Kita bagi hadiah. Kalau ada duit lebih dan sebagainya nak bagi hadiah. Is hadiah. Tapi kalau tuan-tuan berpuas rasa bini, rasa kita nak manfaatkan, kita semalam dah 27 hari bulan, so kenapa 27 Ramadan, kenapa kita tidak manfaatkan untuk sedekah, betul-betul sedekah. Kita sedekah kepada orang yang betul-betul memerlukan. Okey, doktor, saya kira cukup pengisian yang cukup dah memberi manfaat sebenarnya dari segi sedekah. Kita kena tukar sedikitlah budaya. Mungkin hari raya tu kita membeli dan mengadakan semua benda yang baru. Mungkin kali ini secara sederhana dan jimat sedikit. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azizul. Betul. Terima kasih. Sama, jaga diri baik-baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Doktor. Saya ucap awal lah sikit. Boleh, silakan. Sama, selamat Hari Raya kepada semua penonton wanita hari ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Saya selalu, cuma saya nak pesan sedikit, boleh satu minit je. Saya nak pesan, semua orang boleh bergaya sebenarnya raya. Sebenarnya. Tetapi bagaimana definisi bergaya itu kepada kita. Dengan tidak keluar duit pun kita sebenarnya boleh bergaya. Saya selalu pesan 3 benda. Kalau boleh kawalkan ni. Selagi kita masih lagi duduk rumah sewa, orang akan gaya. Sebenarnya kita masih duduk rumah sewa, bukan rumah kita sendiri. Nombor 1. Nombor 2, kalau kita ni masih ada hutang yang banyak dan sebagainya, orang akan gaya dalam hidup kita. Dan lagi sekali saya selalu saya nak pesan, kalau kita tidak ada simpanan ni kurang daripada 6 bulan gaji, kurang akan gaya. Hidup sederhana je. Hidup biasa-biasa macam ni. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi terima kasih Dr. Azizul. Selamat Hari Raya. Banyak yang dikongsikan oleh Dr. Azizul Fatin, yang pastinya boleh dimanfaatkan oleh semua orang, bukan sahaja buat Hari Raya ni untuk bila-bila masa. Dan seterusnya Fatin, Rina. Seterusnya kita nak bersama dengan kawan kita di sana tu. Cantiknya. Ada sesuatu yang ingin dikongsikan.